Dengan itu saya mempersilakan tetamu bersama saya untuk fahami data ini dan bagaimanakah ia memberi cerminan kepada kehidupan rakyat di Malaysia ketika ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Abdul Hamid merupakan Ketua Kluster Kemakmuran Ekonomi Ikram, Pensyarah Ekonomi Tingkah Laku UM. Saya nak ucapkan terima kasih Muhammad kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita tengok di skrin ini jelas menunjukkan 6,443. Ini adalah perbelanjaan asas saja pada setiap bulan. Dan kalau kita lihat daripada kesedaran awam dan ketulusan daripada dapatan kajian ini, kita nak faham metodologi cara data ini dikumpul akan memberi kepercayaan daripada pembuat dasar, pengubal dasar dan rakyat sendiri untuk kita fahami bagaimanakah realiti kos sara hidup setiap individu ataupun isi rumah di Malaysia ketika ini. Mungkin boleh bantu pertama sekali, bagaimanakah data ini PAKW ini ditentukan pada setiap bulan ataupun mengikut prestasi semasa? Mungkin boleh kongsikan. Okey, terima kasih Nina. Saya ingat ini satu pendekatan yang bagus yang dibawa oleh kerajaan dalam PAKW yang dibawa ini yang menggunakan piawai ataupun prosedur international which is berdasarkan ILO. Jadi ianya adalah satu langkah yang mempunyai prosedur yang sangat lengkap melihat bagaimana untuk mempunyai kehidupan yang berkualiti demi kesejahteraan hidup kita, apa perbelanjaan yang kita perlu, sama ada dari sudut tempat tinggal, makanan berdasarkan nutrisi kita, yang mengambil kira tentunya umur ahli keluarga isi rumah, sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas dan sebagainya. Jadi itu secara umumnya lah ianya adalah satu kaedah yang antarabangsa, piawai antarabangsa berdasarkan ILO yang mengambil kira apa perbelanjaan diperlukan untuk mempunyai kehidupan yang berkualiti demi kesejahteraan hidup berdasarkan kos sara hidup di tempat kita berada. Secara ringkasnya, ya. Dan penting itu kita meliti adakah tempat yang kita berada itu memerlukan lebih bantuan atau memerlukan lebih banyak subsidi. Dan kalau kita lihat ini adalah baru kalkulator dan antara laporan daripada iaitu dosa mengenai kos sara hidup, kalau kita lihat indeks kos sara hidup di Malaysia iaitu kadar pertumbuhan sebanyak 3.1% lah kadar pertumbuhan. Namun kalau kita teliti juga iaitu pendapatan per kapita ada jurang antara negeri-negeri dan juga iaitu antara di bandar dan di luar bandar, dan ini menunjukkan ada jurang ataupun ketidaksaksamaan ekonomi. Bagaimana untuk kita meliti lebih kepada perancangan masa depan dan jangka panjang untuk kita saksikan dasar-dasar yang lebih inklusif dan seimbang, dan pastikan bantuan dasar ini betul-betul disasar dan disalurkan kepada orang ataupun kumpulan yang benar-benar memerlukannya. Okey, pertamanya kita kena mengiktiraf bahawa kos sara hidup tak sama di tempat-tempat yang berbeza. Contohnya bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru dan sebagainya mempunyai kos yang lebih tinggi kerana sebagai contoh harga rumah, sewa rumah dan sebagainya lebih tinggi berbanding dengan contohnya di Baling, di Arau dan sebagainya. Jadi itu yang pertamalah. Jadi sebab itu penting untuk kerajaan, penggubah dasar, pelaksana dasar untuk mempunyai maklumat yang terperinci dan yang kerana kita tak mahu pendekatan yang one size fits all. Jadi melihat kepada perbezaan ini, kerajaan boleh melaksanakan apa yang disebut sebagai bantuan ataupun subsidi bersasar berdasarkan keperluan keluarga, mengambil kira kos sara hidup yang berbeza. Sebagai contoh, maknanya kalau di Kuala Lumpur ataupun bandar-bandar besar yang mempunyai kos sara hidup yang tinggi dan mempunyai keluarga yang ramai, ahli keluarganya, maka keluarga tersebut mempunyai keperluan yang lebih untuk dibantu berbanding dengan keluarga yang lebih kecil tetapi mempunyai pendapatan yang sama, ataupun jika dibandingkan dengan keluarga yang berada di bandar ataupun di luar bandar yang mempunyai kos sara hidup yang lebih rendah. Jadi itu satu sudutlah untuk kita melihat bagaimana ia boleh membantu kerajaan dalam melaksanakan bantuan secara lebih bersasar, lebih customized dan seterusnya akan memastikan dasar-dasar ataupun polisi yang kerajaan laksanakan lebih berkesan, value for money. Dan ketika ini kalau kita lihat mengenai dasar perancangan polisi, sedia ada mungkin ada yang perlu diperkukuhkan dan mungkin perlu ada yang lebih diterapkan kepada iaitu inovatif. Tapi kalau kita nak lihat apabila kita melaksanakan sesuatu dasar atau polisi ini, kita bukan sahaja melihat bagaimana ia akan mengisi keperluan, tapi kita harus teliti dulu apakah masalah-masalah yang dihadapi, kerana kita tahu iaitu kemiskinan ataupun kos sara hidup rakyat yang dihadapi oleh komuniti yang berbeza dan berlainan ini mempunyai masalah yang berlainan. Daripada segi kita lihat mungkin
kos hari hidup ataupun kemiskinan dalam tidak cukup pendidikan yang tidak berkualiti ataupun kesihatan tidak dapat melindungi ataupun memenuhi keperluan kesihatan individu ataupun keluarga. Dan di samping itu kita lihat kepada trend-trend ketika ini. Mungkin individu mempunyai kos hari hidup, tetapi kita lihat dalam sandwich generation ni, anak kita kena jaga, ibu bapa kita perlu jaga juga. Jadi bagaimana untuk kita lihat dasar polisi yang lebih inklusif dan komprehensif dan lebih responsif untuk menangani ataupun jurang-jurang seperti masalah ataupun dua komponen ini? Jadi apa yang kita lihat, apa yang PAKW bawa adalah anjakan daripada pendekatan sebelum ini. Kalau sebelum ini ia menggunakan pendapatan kasar. Contohnya RM5,000 sebulan di Kuala Lumpur tanpa mengambil kira bahawa satu keluarga mungkin lebih kecil, manakala keluarga lagi lebih besar, dan bantuan kerajaan diberikan berdasarkan pendapatan kasar tersebut. Sedangkan mengambil kira kos hari hidup dan saiz isi rumah ataupun saiz keluarga, perbelanjaan mereka tak sama kan? Tak sama. Jadi itu apa yang PAKW bawa ini sebenarnya lebih customize ataupun lebih membolehkan bantuan itu lebih disasarkan berdasarkan keperluan keluarga. Jelas seperti yang Muhammad kongsikan, data statistik ini akan beri panduan yang lebih jelas kepada pembuat dasar untuk merangka sesuatu dasar dan polisi yang bersesuaian bukan sahaja untuk rakyat tetapi untuk menangani masalah yang dihadapi mereka sudah tentu. Dan mungkin kita nak lihat bergerak ke hadapan apabila kita menunjuk data ini penting untuk lihat pada 2023. Kita harus update untuk pastikan masalah atau penyelesaian dilakukan lebih relevan dengan masalah yang mereka hadapi pada waktu semasa. Dan mungkin boleh kongsikan selepas ini orang akan fikir, apa definisi taraf hidup yang wajar di Malaysia ini? Bagaimana untuk kita menilai ataupun sama ada pastikan angka ini benar-benar menggambarkan kos hari hidup rakyat di Malaysia ketika ini? Apakah definisi selepas ini bergerak ke hadapan untuk kita pastikan nilai-nilai yang diterapkan ini betul-betul mencerminkan keadaan semasa ekonomi? Yang paling penting ataupun yang paling tonggak adalah untuk memastikan semua rakyat Malaysia, semua keluarga di Malaysia mempunyai capaian kepada keperluan asas. Makanan, pakaian, tempat tinggal, capaian kepada pendidikan dan capaian kepada perkhidmatan kesihatan. Itu adalah asas dan boleh dilihat melalui nombor-nombor yang dipaparkan ataupun yang kita kira melalui PAKW. Pada masa yang sama juga, PAKW menyatakan bahawa antara perkara penting yang kita perlu adalah penglibatan sosial ataupun hiburan dan sebagainya. Kerana kita sebagai manusia, kita ada sisi ataupun dimensi sosial juga yang akan menentukan kebahagiaan ataupun kesejahteraan kita. Jadi sebab itu sebagai contoh, adakah kita kata kita ini bahagia ataupun mencapai satu tahap kualiti hidup yang berkualiti jika kita perlu, sesuatu keluarga itu perlu mempunyai dua pekerjaan. Pagi buat kerja 8 hingga 5 petang, kerja di pejabat sebagai contoh, ataupun di kilang dan sebagainya, malam perlu bawa Grab dan tak ada masa untuk meluangkan masa bersama keluarga ataupun untuk melaksanakan hobi-hobi tertentu yang penting untuk kita punya kesihatan mental, kita punya well-being secara keseluruhannya. Jadi sebab itu penting untuk dilihat perkara ini. Satu, ada perkara sudut yang objektif melalui nombor-nombor, tapi ada satu juga sudut yang melalui nombor ini juga jika dia mempunyai pendapatan yang wajar ataupun upah wajar, living wage, ia akan membolehkan individu atau ahli keluarga itu untuk melakukan sudut-sudut yang membahagiakan dia. Tak kiralah sama ada untuk keluar makan bersama keluarga, melaksanakan hobi-hobi tertentu dan sebagainya. Dan perkara itu hanya boleh dicapai apabila kerajaan mengambil pendekatan whole of government ataupun whole of society, maknanya pendekatan seluruh masyarakat. Bermakna kerajaan, penggubah dasar perlu mengambil pandangan masyarakat di peringkat akar umbi supaya maklumat-maklumat ini bukan hanya setakat nombor-nombor sahaja, tetapi ia sentiasa dikemaskini mengambil kira realiti masyarakat dengan mengambil pandangan daripada community leaders, pemimpin community, NGO, pertubuhan kerajaan yang berada di akar umbi dan juga industri, majikan dan sebagainya. Dan satu lagi saya ingat yang perlu disentuh juga, apa yang bagus dengan PAKW ini adalah ia memberikan tanda aras kepada industri, kepada majikan tentang apakah gaji ataupun upah yang wajar diberikan supaya pekerja itu mempunyai pendapatan yang memadai untuk
dia dan keluarga dia hidup secara kualiti dan demi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dia. Dan kita nak bergera dan beralih juga ke peringkat lebih tinggi, iaitu melihat kepada keperluan pembangunan wilayah, iaitu secara whole nation of approach ni kan. Mungkin Muhammad boleh kongsikan bagaimana untuk kita pastikan iaitu PAKW menunjukkan peningkatan PAKW yang tinggi di contoh daerah Kelang ataupun kita boleh cakap seperti Petaling. Ini menunjukkan bahawa mereka memberi tumpuan yang tinggi kepada infrastruktur, perumahan dan juga iaitu peluang pekerjaan. Jadi bagaimana untuk kita pastikan bantuan ataupun kita boleh cakap sokongan ini diberi kepada mereka di kawasan-kawasan yang mempunyai kos hidup yang tinggi, bukan sahaja di tempat-tempat yang mempunyai kurang akses makanan, kurang akses pendidikan, kesihatan, tetapi kepada mereka yang mempunyai high economy activity di kawasan ataupun industri yang mempunyai perindustrian, pembuatan ini. Bagaimana untuk kita memberi tumpuan kepada kos hidup yang tinggi di kawasan-kawasan yang padat ini juga? Ya, sebelum saya jawab soalan itu, saya yang pertama adalah kita maklum bahawa antara isu kat Malaysia adalah jurang antara wilayah, yang mana biasanya pembangunan itu lebih tertumpu kepada bandar-bandar berbanding dengan luar bandar. Jadi itu satu sudut yang saya ingat pihak kerajaan dan pihak penggubah dasar sudah sedar, dan yang mana perlu diimbang melalui perbelanjaan dalam pembangunan melalui development expenditure dan sebagainya. Berbalik pada soalan Nina tadi, bagaimana untuk menangani kos sara hidup di kawasan-kawasan yang mempunyai kos yang tinggi, sebahagiannya telah pun dilakukan sejak bertahun lamanya melalui bantuan-bantuan yang dilaksanakan. Yang bantuan-bantuan yang diberikan sama ada secara langsung seperti sumbangan tunai, rahmah, sara dan sebagainya, ataupun secara tak langsung melalui subsidi-subsidi yang diberikan, subsidi kepada petrol dengan meletakkan harga ceiling kepada barang-barang keperluan seperti gula dan sebagainya. Jadi itu satu bahagianlah. Namun pada masa yang sama juga, dalam apabila PAKW ini dilaksanakan, ia membantu kerajaan untuk memberikan bantuan secara lebih bersasar. Dengan itu perbelanjaan kerajaan lebih berkesan, akan berlaku penjimatan kat situ, yang mana kerajaan juga boleh dengan itu dapat membelanjakan lebih belanja kepada perkara-perkara yang lebih mendasar. Contohnya untuk memastikan daripada golongan miskin, anak-anak golongan miskin berlaku mobiliti sosial daripada melalui pendidikan. Kerana pendidikan antaranya boleh membantu ahli keluarga itu daripada pendapatan rendah kepada pendapatan tinggi. Tapi itu lebih bersifat jangka panjang. Poinnya kat sini adalah penting pada satu sudut PAKW digunakan untuk bantuan jangka pendek, tapi pada masa sama juga penekanan kepada jangka panjang supaya berlaku mobiliti sosial, supaya boleh mengeluarkan golongan berpendapatan rendah ataupun golongan miskin daripada kepompong kemiskinan. Anak-anak mereka mendapat pendidikan yang berkualiti, akses kepada kesihatan, perkhidmatan kesihatan berkualiti, dan dengan itu mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka, khususnya melalui pendidikan. Saudara, ini adalah perkongsian yang cukup menarik, dan terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada Muhammad Abdul Hamid, merupakan Ketua Kluster Kemakmuran Ekonomi, Pensyarah Ekonomi Tingkah Laku UM, kerana bantu kami faham bagaimanakah pendapatan wajar di Malaysia. Ini adalah sudah tentu perspektif pakar. Penting untuk kita memahami realiti ataupun keadaan ekonomi semasa agar rakyat juga faham bagaimana untuk mereka merancang kewangan yang lebih baik pada masa akan datang, dan sekaligus memastikan penggubal atau pembuat ekonomi ini faham apakah antara perkara-perkara masalah yang perlu ditangani dan penyelesaian yang lebih efektif dan lebih relevan untuk tingkatkan lagi kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih, dan kita akan jumpa lagi Muhammad, dan saudara tu setiap perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan di semua platform digital Astro Awani.